Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi seperti biasa ya, kita menghadapi shadow ban. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan, share ramai-ramai dan sertai saluran Telegram saya, Regi JC Ritaudin. Baik, ada satu perkembangan yang saya kira viral dan menarik di media sosial. Kalau saya rasa semua orang tahu, semalam Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapannya ketika Perhimpunan Agong Bersatu ya, membuat kejutan dengan memberitahu bahawa beliau tidak akan mempertahankan kedudukannya sebagai Presiden Bersatu pada pemilihan parti akan datang. So, pemilihan parti Bersatu ni dijangka hujung tahun depan, sebab Bersatu dulu telah meluluskan satu usul untuk menangguh pemilihan parti selama 18 bulan kerana ya ada sebab-sebab mereka lah. So maknanya kalau ikutkan jadual, the schedule kan, lebih kurang setahun dari sekarang lah ada pemilihan parti di mana jawatan presiden, timbalan dan sebagainya akan dipertandingkan. Dan Muhyiddin mengumumkan semalam bahawa beliau tidak ingin mempertahankan jawatan presiden. Maka menurutnya ini adalah perhimpunan terakhir di mana beliau akan berdiri di atas pentas sebagai presiden, dan pada perhimpunan-perhimpunan seterusnya beliau hanya akan berdiri sebagai ahli biasa. Tetapi hari ini pula Muhyiddin berkata beliau telah mengubah pendiriannya dan beliau akan terus mempertahankan jawatan presiden untuk satu penggal lagi setelah mendapat feedback dari ahli keluarga. So semalam, antara semalam dengan hari ini, sebelum Muhyiddin mengubah keputusan juga, Majlis Tertinggi Bersatu telah mengadakan satu mesyuarat tergempar dan di situ satu keputusan telah dicapai bahawa mereka menolak pendirian atau cadangan Muhyiddin untuk tidak mempertahankan jawatan presiden. Maknanya kepimpinan tertinggi parti sebulat suara ingin Muhyiddin kekal sebagai Presiden Bersatu. So antara alasan yang diberikan oleh beberapa tokoh Bersatu adalah jika Muhyiddin berundur, ia akan membawa kepada perpecahan. Nah, ini saya akan ulas. Tetapi sebelum saya ulas itu, saya dapati gerak-geri Muhyiddin ni agak menarik ya. Whether it's intentional or not, sama ada disengajakan atau tidak, tetapi secara amnya ia telah mencapai satu matlamat, iaitu saya jelaskan ya. So saya akan jelaskan apa yang saya maksudkan berhubung dengan mencapai satu matlamat, sama ada disengajakan atau tidak, dan juga saya akan ulas sama ada benar atau tidak jika Muhyiddin berundur ianya akan membawa perpecahan kepada Bersatu. Baik, apa yang berlaku antara semalam dan hari ini membuktikan bahawa di peringkat kepimpinan Bersatu, di semua peringkat sebulat suara ingin Muhyiddin kekal sebagai presiden. So Muhyiddin ada pengaruh besar dalam Bersatu. Itu pertama ya, sama ada secara sengaja atau tidak disengajakan, ia sudah terbukti. Kedua ya, ada juga puak dalam Bersatu. Okey, puak ni ada 3. So kita tahu sebulat suara memang majoriti mahu Muhyiddin kekal dari sudut kepimpinan. Tetapi ada 2 puak kecil. Satu puak ni depa dengan mudah dan menerima pendirian Muhyiddin. Mereka tidak mendesak Muhyiddin agar mempertimbangkan semula, dan mereka sudah mula berbincang ya, siapa yang harus menggantikan Muhyiddin. So itu adalah puak minoriti yang saya lihat lah. So maknanya mereka sudah terbuka dengan idea Muhyiddin meninggalkan Bersatu. Malah sebenarnya saya ada dengar perbualan-perbualan sedemikian oleh puak ini lama sebelum Muhyiddin membuat pengumuman mengejut semalam. Mereka sudah berbincang siapa yang harus ganti Muhyiddin. So antara puak yang ini, yang minoriti ini pula, dia pecah kepada 2. Satu, mereka merasakan Hamzah Zainuddin perlu menerajui Bersatu sekiranya Muhyiddin berundur. Satu lagi puak ini, antara minoriti ini, kumpulan minoriti ini, mereka merasakan bukan Hamzah tetapi perlu ada ramai lagi yang layak. Okey. So apabila Muhyiddin mengumumkan ni, suara-suara mereka sekarang secara terbuka mereka suarakan pendapat mereka. Jadi Muhyiddin dapat melihat siapa yang hendak dia betul-betul dalam Bersatu, dan dia sudah lihat ianya majoriti, ianya luar biasa.
Dan dia sudah lihat siapa yang nampaknya sudah mula bincang siapa yang perlu ganti dia sebagai presiden. So dia sudah tahu who is his staunch supporter, siapa penyokong tegar dia, dan siapa yang kira mana-mana pun boleh pergi. Dia pun sudah lihat suara-suara yang hendak Hamzah, yang suara-suara yang hendak orang lain. So actually puak minoriti ni sebenarnya tidak melakukan apa-apa yang salah. Sebab apabila Muhyiddin berkata dia hendak letak jawatan, dia tidak akan pertahankan jawatan presiden, sebenarnya itu dinyatakan oleh dirinya sendiri. Jadi ada orang dia terima keputusan dengan hati terbuka. Saya bukan ahli Bersatu, tetapi oleh kerana Bersatu ini parti yang sekarang kira lebih hebat dari UMNO dan adalah antara parti utama dari sudut kepimpinan Melayu Islam, of course orang beragama Islam akan ambil perhatian apa yang berlaku dalam Bersatu. Dan ini pun dilaporkan di media arus perdana, so we have the right to comment. So jadi saya ada komen kepada seorang pemimpin tertinggi Bersatu, dan saya kata sekiranya Muhyiddin kekal dengan keputusannya, maka saya fikir Hamzah perlu mengambil alih. Walau bagaimanapun Muhyiddin harus dijadikan pengerusi tetap seumur hidup dalam Bersatu. So itu pandangan saya. Saya ada sebab saya beri pandangan itu. So anyway, kita berbalik kepada puak minoriti ni. Jadi puak minoriti ni sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Jadi Muhyiddin mengumumkan, jadi mereka menunjukkan reaksi. So there is nothing wrong. Cuma sekarang Muhyiddin peka who is who dalam Bersatu, who is penyokong tegar, who is yang hendak perubahan. Okey, mengapa benda ni penting untuk diketahui? Kerana kebelakangan ini berlaku pengkhianatan. 4 MP Bersatu telah mengumumkan sokong Perdana Menteri. Pengkhianatan ini didalangi oleh musuh dalam selimut. Jadi kalau actually bagi saya lah, nak tahu musuh dalam selimut berkebarangkalian lebih besar duduk dalam camp minority. Ini pendapat saya lah. Dia tidak akan duduk dalam camp majority. Sebab musuh dalam selimut yang hendak pecah belahkan Bersatu semestinya mahu Muhyiddin berundur. So adakah Muhyiddin dengan sengaja pasang perangkap? Saya tidak tahu. Ini cuma teori yang saya lontarkan lah. Tetapi secara sengaja atau tidak sengaja, menariklah apa yang kita sudah lihat. Okey. Now, adakah pengunduran Muhyiddin akan membawa perpecahan dalam Bersatu dan sebagainya? Ya. Sebab Bersatu sinonim dengan, kalau dulu Tun Mahathir dan Muhyiddin dan kemudian bila Hamzah masuk, ia sinonim dengan tokoh-tokoh ini. Walaupun ada banyak tokoh, ada ramai yang muncul selepas itu, ada Wan Faizal, ada pelbagai tokoh yang lantang dan sebagainya, tetapi they don't carry the weight that heavyweight Muhyiddin, Tun dululah. Sekarang Tun bukan dengan Bersatu, dan Hamzah carry. Mereka tidak pegang that kind of weight. Bersatu ni buat masa ni is Muhyiddin, Muhyiddin is Bersatu. Kalau dulu Bersatu is Tun, Tun is Bersatu. Tun ni aura dia lebih besar dari Muhyiddin, tapi bila Tun dah tak ada, it is Muhyiddin. Dan bila kita lihat Perikatan Nasional, kerjasama PAS Bersatu ni adalah kerjasama PAS dan Muhyiddin. Jika Muhyiddin berundur, PAS Bersatu ni akan hilang aura dia, dan ianya akan pecah, dan ianya tidak akan jadi penyumbang yang kuat buat PAS. Maknanya PAS boleh menunjukkan pemerosotan dalam pencapaian sekiranya kepimpinan Bersatu ni tidak diterajui oleh Muhyiddin. Tanpa masuk mendalam lah, sebab kalau saya nak masuk mendalam, saya perlu beri sebab, itu akan memanjangkan live ini. So saya tak akan buat dalam live inilah. So tapi PAS akan terjejas. Okay, so amat penting bagi Muhyiddin ni kekal dalam Bersatu sekiranya PAS dengan Bersatu ni ingin terus kukuh sebagai Perikatan Nasional. Okay, so itu pendapat saya, ya. So anyway, itu sahajalah ulasan saya berhubung dengan isu Muhyiddin mengumumkan dia hendak lepaskan jawatan, kemudian diumumkan dia tidak akan diumumkan dia tidak akan bertahan
mempertandingkan jawatan presiden dan sebagainya. Satu saya nak komen ya, dalam kumpulan minoriti ya yang berpecah dua, kumpulan kecil yang setuju dengan terima pengumuman Muhyiddin, dan kemudian mereka mula cerita siapa perlu ganti. Ada yang menggunakan hujah, dia kata jangan endahkan suara-suara yang minta Muhyiddin kekal ya. Itu saya sudah mula syak. Jangan endahkan suara-suara yang hendak Muhyiddin kekal. Itu tidak demokratik. So ini kenyataan dangkal, sebabnya suara-suara yang memberi pendapat berhubung pengumuman Muhyiddin secara terbuka tanpa kekangan, itulah demokrasi. Jadi mereka kata itu bukan demokratik. Dia kata biar proses demokrasi. I don't know what they're talking about. Mengarut, merapu. Bila dah kata pengumuman Muhyiddin tu, kemudian orang komen, oh Muhyiddin tak patut berundur, dia kata itu tak demokratik kan. Itu dah merapu dah. Sebenarnya everybody can voice their opinion. Ada yang nak Muhyiddin kekal, ada yang nak dia kata dia terima Muhyiddin berundur dan sebagainya. There's nothing. Itu menunjukkan demokrasi subuh. Yang tak demokratik adalah sekiranya ada suara-suara yang menghalang pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden seperti yang berlaku dalam UMNO. So, ada satu kumpulan, ada satu suara yang saya detect tu yang dah mengarut. So, saya dah mula fikirlah, macam-macam saya fikirlah. Okay? So, itu sahajalah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam Kuasa Ketiga.